Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi bersama dengan saya Ustaz Hamdan bin Hamid dari SMK Darul Ihsan Selayang Baru. Okey, hari ini kita akan belajar pelajaran tajwid iaitu bacaan ra. Dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 bidang Al-Quran pelajaran yang ketiga. Dalam buku teks boleh tengok pada muka surat 15 hingga 19. Okey. Jom kita tengok. Pertama, hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra ada dua, iaitu yang pertama namanya tafkhim. Yang kedua tarqiq. Tafkhim, tarqiq. Apa dia tafkhim? Tafkhim ini ialah ra yang dibaca dengan menebalkan bunyi sebutan ra. Ra dia baca tebal. Sebutan ra tu dia bunyi tebal. Jadi maksud tafkhim ni ingat tebal. Okey, tarqiq pula apa dia? Tarqiq ialah dibaca dengan menipiskan sebutan ra. Ra itu dibaca nipis. Macam mana kita baca tebal, macam mana kita baca nipis? Okey, jom kita tengok perbezaan tersebut. Okey, pertama kita tengok dahulu bacaan tafkhim. Tebal. Macam mana kita baca ra yang tafkhim, ra yang tebal. Ra yang dibaca dengan tafkhim, yang pertama, ra berbaris. Ra, huruf ra itu berbaris. Ra bila berbaris dia ada berapa baris? Dia ada 3 baris. Baris fathah ataupun baris atas, dhammah hadapan dan kasrah baris di bawah. Yang mana yang dibaca dengan tafkhim? Yang pertama iaitu fathah. Ra berbaris fathah, berbaris di atas. Kita baca tebal. Contohnya apa dia? Kita sebut ra. Kita tak sebut ra. Ra nipis, kita sebut ra. Bila kita baca Rabbana, kita baca ra. Rabbana, kita tak baca Rabbana. Kalau baca ra, Rabbana jadi nipis. Yang ini kita baca ialah Rabbana, tebal. Itu pertama, ra berbaris di atas. Yang kedua, ra berbaris dhammah. Dhammah ni maksudnya baris depan atau baris hadapan. Contohnya apa dia? Ru. 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 Kita muncungkan mulut sebab di baris hadapan ru. Baris atas kita buka mulut. Fathah buka, maksud dalam bahasa Arab. Jadi kita buka mulut. Dhammah kita muncungkan ke hadapan, kumpul kan. Kalau kasrah kita senyum, kasrah pecah dalam bahasa Arab. Jadi ni kita baca dia tebal, ru. Contohnya yansurun. Run. Run ini kita baca dia tebal. Baik. Itu yang pertama, ra berbaris fathah, ra berbaris dhammah. Kita baca dia tafkhim. Pertama. Yang kedua, bila ra sakinah asli. Sakinah ni maksudnya ra mati. Mati dia asli. Bila huruf sebelumnya berbaris, ra itu sakinah, kemudian itu huruf sebelum dia berbaris, pertama berbaris fathah,
berbaris di atas. Kalau kita tengok sini kan, ni ra kan, ni ra ni sebelum dia berbaris atas. Bila berbaris atas ni, maka kita baca dia tebal. Contoh yar, tebal kan, yarfa'u. Tak baca yar, yarfa'u, yarfa'u. Jadi tebal. Okey. Yang kedua, bila ra itu sukun, sebelum dia ni sukun kan, ra itu mati, sebelum dia berbaris dhammah, berbaris depan. Jadi kita baca dia tebal juga. Contohnya fur, kita baca fur, kan, fur, tebal. Furqanan, furqanan. Jadi fur tu kita baca dia tebal. Yaw fur, baca tebal. Jadi ra sebelum dia berbaris di atas, pertama ra sebelum dia berbaris hadapan. Okey, baik, itu yang kedua. Okey, baik. Cuba kita ingat semula tadi. Bila ra ini berbaris atas, berbaris hadapan, kita baca tebal. Bila ra ini mati, sukun, sebelum dia berbaris atas, sebelum dia berbaris hadapan, kita baca dia tebal juga. Yang ni mudah ingat kan? Okey, seterusnya. Baiklah, yang ketiga, ra sakinah asli, ra mati, maksudnya ra mati, huruf sebelumnya berbaris kasrah, berbaris bawah. Ra tadi mati, sebelum dia berbaris bawah, selepasnya huruf isti'la baris atas. Boleh contohnya macam ni. Ni huruf ra kan, mati. Sakinah ni maksud mati. Sebelum dia berbaris di bawah. Sebelum dia berbaris bawah, lepas ra ini, huruf isti'la yang berbaris di atas. Contoh. Kita tengok contoh dia. Okey, firqatin, fir. Jadi fir ni, qaf ni huruf isti'la baris atas. Jadi kita baca dia firqatin, tebal. Jadi kita tak baca firqatin, tak baca nipis. Firqatin, tebal ra tersebut. Sebab apa? Lepas dia huruf isti'la. Okey, yang kedua, contoh yang kedua. Okey, qirtasin. Jadi ta ni huruf isti'la. Jadi kita baca qirtasin. Kita tak baca kir, tak baca, tak senyum terus kan, maksudnya qirtasin. Jadi ra ni kita baca tebal. Sebab apa? Sebab lepas ra ini, walaupun sebelum dia berbaris di bawah, dia ada huruf isti'la. Apa dia huruf isti'la? Huruf isti'la ni ialah huruf yang bila kita baca, kita tebalkan bunyi dia. Ada berapa huruf isti'la? Huruf isti'la ni dia ada 7. Pandai. 7. Apa dia huruf dia? Kha, sa, kalau baris kita tengok, ataupun huruf kha, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. Ini huruf isti'la ada 7. Kha kita baca tebal kan, kita tak baca kha. Sa kita tak baca sa. Dha kita tak baca da. Ta kita tak baca ta. Za kita tak baca za. Gha kita tak baca ra. Qa kita tak baca ka. Itu lawan dia. Isti'la lawan dia istifal. Bunyi tebal lawannya bunyi nipis, istifal. Jadi yang huruf isti'la ni ada 7 ingat. Kha, lepas tu sa, dot, ta, za, itu turutan lah kan, ikut dalam apa alif bata tu kan. Sa, dot, ta, za. Lepas tu ghain, qaf. Okay, boleh ingat tu. Huruf isti'la ada berapa? 7. Okey. Jadi kalau selepas dia, walaupun sebelum dia berbaris di bawah, lepas dia huruf isti'la ni berbaris atas, kita bunyikan dia tebal. Ra tersebut. Okey. Firqatin, qirtasin. Okey, seterusnya yang keempat, ra sakinah, ra mati di awal kalimah. Di awal kalimah. Ra ni mati di awal kalimah. Contohnya
huruf sebelumnya hamzah wasal. Ra sakinah di awal kalimah, huruf sebelumnya hamzah wasal ni. Ra mati sebelumnya hamzah wasal. Apa dia hamzah wasal? Hamzah yang huruf hamzah huruf alif ni yang ada atas dia kepala huruf sad. Dinamakan hamzah wasal. Ada huruf alif ni kan, macam alif, lepas tu ada ke atas huruf alif ni ada kepala huruf sad yang sebenarnya ni. Ada orang cakap cacing ke? Bukan cacing. Dia adalah huruf sad, kepala huruf sad yang dibuang ikut letakkan di atas huruf alif. Inilah dinamakan sebagai hamzah wasal. Ini hamzah wasal lah nama dia. Jadi ra ni mati sebelumnya hamzah wasal. Cuba kita tengok contoh supaya lebih faham. Ni hamzah wasal ni. Hamzah wasal ra jim. Nak baca apa ni? Nak baca macam mana? Ir ur. Ya, kita baca dia ir. Ir. Tapi baca tebal. Irji'u. Irji'u. Sebab apa? Sebab ra ini sebelum dia adalah hamzah wasal. Hamzah wasal. Kenapa baca ir? Sebab huruf ketiga dia ni baris di bawah. Baris bawah ni. Kita baca irji'u. Kalau jim ni baris atas, irja'u. Baca baris bawah ke? Hamzah wasal. Kalau jim ni baris hadapan, kita baca urja'u. Jadi kita tengok huruf yang ketiga ni. Untuk kita memulakan bacaan pada hamzah wasal. Apabila dia berada pada fi'il. Okey, baik. Seterusnya kita tengok contoh yang lain. Tengok ni. Wa qala rkabu. Jadi larkabu kita baca tebal ra tu. Larkabu ni hamzah wasal kan? Dia ra itu dia duduk di awal kalimah. Wa qala rkabu. Kita baca dia tebal. Sebab sebelum dia ada hamzah wasal. Hamzah wasal. Okey, seterusnya kita tengok pula contoh yang huruf ra yang tebal yang kelima. Yang kelima, ra sakinah dan huruf sebelumnya berbaris. Ra tu mati. Huruf sebelumnya berbaris. Berbaris apa? Yang pertama, dia berbaris kasrah asli. Kasrah asli. Contohnya kasrah asli baris bawah asli, yang asal. Contoh wa qur rabbirhamhuma. Okey, jadi kita baca mana? Ini sini. Ni. Tebal. Birhamhuma. Kita tak baca nipis. Birhamhuma. Kita baca tak baca macam tu lah. Kita baca birhamhuma. Sebab apa? Sebab ra ini sukun, mati. Sebelumnya huruf yang kasrah asli. B ni dia kasrah asli. Memang dia baris bawah lah. Dia ada dua. Satu kasrah asli dan yang kedua ni, kita tengok benda yang kedua, bila ra sakinah dan huruf sebelumnya berbaris kasrah aridah. Kasrah aridah ni maksudnya mendatang. Mendatang. Kasrah yang mendatang. Maksudnya kasrah bukan asal. Yang tadi memang asal dia baris kasrah, baris bawah. Yang ini bukan asal dia baris bawah. Tapi dia mendatang. Tak faham? Tak apa. Kita tengok contoh. Ni. Illa. Ni ada illa. Cuba. Ni. Ustaz nak sebutkan. Manir tada. Ni manir. Manir ni. Kan? Ni. Asalnya dia adalah huruf man. Huruf sukun. Huruf sukun. Lepas tu dia ada huruf sukun juga. Lepas hamzah wasal ni. Sukun dengan sukun. Ra ni kan baris sukun. Jadi dia tak boleh nak baca. Bila tak boleh baca, nun ini dibariskan di bawah. Itu maksudnya mendatang. Kasrah aridah ni, kasrah yang mendatang. Yang dia ni tak boleh. Sukun bertemu dengan sukun, dia kena sebelum dia berbaris. Jadi dia letakkan baris di bawah. Jadi baris kasrah itu dinamakan kasrah mendatang. Jadi manir
irtada. Jadi kita baca dia tebal. Man irtada. Itu beza antara yang asli B ni dia memang asal dia, dan yang kedua yang mendatang. Mendatang ni man irtada. Asalnya nun mati, ini huruf mati, tapi mati bertemu dengan ra ni mati juga, tak boleh nak baca. Jadi kena bariskan huruf nun ini, dibariskan di bawah. Itulah dinamakan kasrah aridah, baris bawah yang mendatang. Okey, itu yang ke-5. Okey. Okey. Yang ke-6, kita baca tebal, ra dibaca tebal. Bila ra itu berbaris dibaca waqaf. Ni ra tu kita baca waqaf pula. Apa maksud waqaf? Kita berhenti. Kita berhenti huruf sebelumnya. Dia kena tengok pula huruf sebelumnya. Macam mana? Huruf sebelumnya yang pertama, okey, huruf dia macam mana? Ya, yang pertama dia berbaris fathah, dhammah atau sukun. Dan dia bukan huruf ya. Kalau huruf ya dia jadi nipis nanti. Ni dia bukan huruf ya. Contohnya ra ni kan. Ra ni kita nak berhentikan lah. Ra ni sebelum dia berbaris hadapan ataupun berbaris atas ataupun sukun ataupun mati ya. Huruf mati sebelum ni kan. Jadi contoh dia ni al-kautsar. Jadi saur ni kita baca tebal. Saur kan. Kita tak baca sar, tak senyum baca saur, tebal. Jadi tebal ini namanya iaitu tafkhim, ra tafkhim. Ni ra sebelumnya berbaris di atas. Okey. Seterusnya ra sebelum dia berbaris hadapan. Zubur. Bur kita baca tebal, bur kita munculkan kan, bur sebab hadapan, baris hadapan Zubur. Jadi kita tebalkan bunyinya kan. Okey, seterusnya kita tengok pula yang kedua. Ra berbaris dibaca waqaf, kita waqafkan dia, berhenti sebelum dia, huruf sebelum dia alif ataupun waw sakinah. Contohnya ni ra ni kita baca waqaf, sebelumnya adalah huruf waw ataupun huruf alif. Mungkin tak nampak lagi, tak faham lagi, cuba bagi contoh baru faham. Ya. Ni contoh dia. Ri kan, ujung dia ra ni kita baca waqaf lah sebab kita nak berhenti. Jadi sebelum ra ini ada huruf alif. Jadi kita baca tebal, tak boleh baca nipis. Contoh an-nar. Nar. Tebal. Okey, yang kedua contoh waw pula. Ra mati sebelumnya adalah huruf waw. Waw yang sakinah, yang mati. Jadi bila kita baca al-umur, kita baca tebal lah. Ra tu munculkan mulut sebab dia baris hadapan kan. Okey, baik. Dan yang ketiga, ra berbaris dibaca waqaf, berhenti, kita baca berhenti. Ra itu berbaris pada, lepas tu huruf sebelumnya sakinah yang didahului huruf berbaris fathah ataupun dhammah. Okey, contohnya ni ra ni kita berhenti. Lepas tu sebelum dia huruf sakinah, lepas tu sebelum huruf sakinah tu ada huruf yang berbaris fathah ataupun dhammah. Contohnya ni. Okey, kal qasr. Ini dinamakan waqaf setengah harakat. Waqaf setengah harakat kat mana? Dekat ra ni. Kita tak boleh baca kal qas, ra kita tinggal tak boleh. Jadi kesalahan besar. Sebab apa? Kesalahan besar sebab kita tertinggal huruf ra bila kita waqafkan. Jadi kita kena waqafkan, kena bunyi juga sifat huruf ra itu. Jadi kita baca tebal dia. Kal qasr. Qasr. Macam tu. Boleh? Tak boleh kal qasr. Tak boleh senyum. Bunyi tu dia tak boleh kita senyum jadi nipis, dia kena tebal. Okey?
Waqaf setengah harakat. Ini penting. Okey. Khusr. Khusr. Tak boleh baca khus. Ra tertinggal tak boleh. Jadi kena baca ra tu, sifat ra itu khusr. Tebal baca. Tebal ra itu. Bunyi tebal. Itulah ra yang tebal kita baca. Waqaf ni namanya waqaf setengah harakat. Khusr. Tak boleh baca khusrin. Tak boleh. Khusr. Ra tu tebal. Okey, seterusnya. Habis kan? Habis hukum ra yang dibaca tebal. Ada 6 tadi. 6 Okey. Sekarang kita tengok pula pelajaran kita ra yang dibaca secara tarqiq. Tarqiq ni apa dia? Nipis. Ya, nipis. Kita baca dia nipis. Macam mana pula kita baca dia nipis ra tersebut? Baik, sebelum tu nak baca nipis ra ni kita senyum. Kaedah dia lah. Senyum dia baru bunyi nipis lah. Ni kaedah saja. Orang ada yang tak senyum bunyi nipis pun ada, boleh. Tapi kita nak supaya bunyi nipis tu sebagai orang awam, sebagai pelajar kita senyum. Senyum. Bila kita sebut ra tu kita senyum. Jom kita tengok contoh dia lah. Macam mana contoh dia kan? Pertama, ra berbaris kasrah, berbaris bawah asli. Dia asli. Baris bawah yang asli sama ada terletak dekat mana terletaknya? Di awal kalimah. Maksudnya ra itu berbaris di bawah. Contohnya di awal kalimah ni wa ri ni ri. Baca kita senyum lah. Wa riz. Tak boleh baca wa riz. Tu tebal kan? Wa rizqun. Senyum jadi nipis lalu lah. Rizqun. Ni ra ni dekat awal kalimah. Ri riz kan? Rezeki kan? Rizqun. Boleh? Jadi yang pertama ni tadi baca tebal bila ra itu dibaca baris atas, baca baris hadapan. Sekarang ni ra baris bawah, baca nipis. Kemudian tu ra itu di tengah kalimah. Ra tu baris bawah, dia duduk di tengah kalimah. Contohnya absarihim ri. Kita sebut ri, nipis. Absarihim. Senyum terus. Jadi nipis lah. Cuba ikut Ustaz. Absarihim. Boleh. Okey. Itu jadi nipis. Kemudian yang ketiga, ra ini bila dia berbaris di bawah di akhir kalimah. Contohnya al-hijril. Mursalin. Sekali lagi. Tengok pada ri ni. Ni dia hujung bawah kalimah lah, tapi dia sambungan. Jadi kita baca dia nipis. Al-hijril. Ril. Jangan bunyi ril. Hijril. Ril tu jadi macam ril kereta api. Tak tepat. Ra bawah ri bunyi ri, bukan bunyi re. Ri nanti kita baca yang lain pula. Jadi ril. Ingat tu. Bunyi ril, senyum. Nipis. Al-hijril mursalin. Sekali lagi. Ikut saya sama-sama. Al-hijril mursalin. Jadi ril ni yang kita baca ni nipis. Boleh faham? Okey, alhamdulillah. Baik, seterusnya cuba kita tengok yang kedua. Ra berbaris kasrah, berbaris di bawah aridah, mendatang dalam dua kalimah yang dibaca wasal. Macam mana pula ni kan? Kita tengok contoh dia. Ni kan hamzah wasal kan? Hamzah wasal. Ra ini dia baris di bawah. Ra ini ialah kasrah mendatang. Dia bukan yang asli, dia mendatang. Contohnya
Ha. Wal kurisma. Wal kurisma. Asalnya wadhkur. Kan? Ha, dia baris hadap, dia baris mati asalnya ra ni. Tapi bila dia bertemu dengan sin yang mati, tak boleh kita nak baca dalam kaedah bahasa Arab kan. Jadi dia letakkan baris di bawah. Ha, itu sebab mendatang tu. Wadhkurisma. Ris, senyum. Senyum sebut ris tu. Ha, ikut Ustaz sekali lagi. Wadhkurisma. Ha, sekali lagi. Wal kurisma. Pandai. Okey. Contoh yang kedua. Ni. Ra ni kan. Wa basyiris sabirin. So tu baru isti'la tadi kan. Wa basyiril. Wa basyiris so. Tak boleh sebab ri ni nipis, so ni tebal. Dia dekat-dekat tepi-tepi. Jangan baca wa basyiris. Terus ris. Tu jadi tebal lah. Ra tu. Ri dulu. Riso. Jadi kita baca dia nipis. Sebab ra ini dia baris bawah ni dia mendatang. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga ni pula ialah ra sakinah, ra yang mati. Sakinah ni mati dan huruf sebelumnya berbaris kasrah dan selepasnya tidak ada huruf isti'la. Kita dah belajar dah tadi kan, ra ni bila sebelum dia baris di bawah, selepas dia huruf isti'la, kita baca tebal. Sekarang ni dia bukan huruf isti'la. Ingat tak lagi apa dia huruf isti'la? Bagus. Huruf yang kita baca tebal. Bunyi tebal. Bunyi huruf itu tebal. Berapa huruf dia? 7. Ingat huruf qa dulu. Lepas tu straight. Sad, dad, ta, za. Ghain, qaf. Selain daripada 7 huruf ni, dia selain daripada 7 huruf ni, bila ra sebelum berbaris di bawah dan selepas dia bukan huruf isti'la, dia dibaca secara nipis. Contohnya, contoh dia ni. Tengok, ra sebelum berbaris bawah, fir. Lepas dia huruf ain. Huruf ain ni dia bukan huruf isti'la. Kita tak ada sebut tadi kan. Maksudnya huruf isti'la 7 tadi je. Selain daripada 7 tu, semuanya istifal. Mana banyak huruf isti'la dengan huruf istifal? Betul. Tentunya banyak huruf istifal. Isti'la 7 saja. Istifal banyak selain daripada 7 huruf. Ada berapa huruf dalam Al-Quran? 28. Betul. Jadi 21. Ada setengah dia cakap 27 kan. Jadi 21 huruf adalah huruf istifal. Misalnya ni ain. Jadi kita kena baca nipis. Fir, senyum. Fir'aun. Tak boleh baca Fir'aun. Siap muncung lagi, itu jadi tebal terus. Fir'aun. Contoh lain. Ni ra mati. Sebelumnya baris bawah. Selepas dia huruf ya. Huruf ya bukan huruf isti'la. Mir. Senyum. Miryatin. Baca tebal kan nipis. Mir. Senyum. Miryatin. Okey, itu dibaca secara nipis. Boleh? Okey, seterusnya yang keempat. Ra berbaris dibaca waqaf. Waqaf ni maksudnya berhenti. Kita berhentikan dia. Contoh dia kena huruf sebelumnya berbaris kasrah. Berbaris di bawah. Contohnya ra, kita waqaf kan? Sebelum dia baris di bawah.
Nah, kalau baris atas tadi kita dah belajar dah. Kalau ra ni kita waqaf, sebelum dia baris atas, baris dhammah kita baca tebal. Sekarang ni ra kita waqaf sebelum dia berbaris di bawah. Kita baca dia ni nipis. Contoh al-maqabid. Nipis. Bid. Senyum ya. Bid. Sekali lagi. Al-maqabid. Senyum. Itu nipis. Ya. Okey, yang kedua, ra berbaris dibaca waqaf berhenti. Lepas dia apa dia? Ada ya sakinah. Maksud berhenti tu sebelum dia ada ya sakinah. Ni ra sebelum dia ada ya sakinah. Maka kita baca dia ni nipis. Contoh qa di senyum ya ujungnya. Di jangan kita qadir. Ujung tu kita pun muncung. Jangan. Biar sampai habis sebab ra ni nipis. Ra yang hujungnya kan. Ra yang punya hujung. Qadir. Senyumnya. Boleh. Okey. Dan yang ketiga, ra ni dibaca waqaf dan huruf yang sakinah yang didahului huruf berbaris kasrah. Huruf dia mati. Ra ni sebelum dia baris mati dan sebelum dia berbaris di bawah. Ini adalah pada waqaf setengah harakat. Ru ni kan, ru ni kita baca berhenti kan. Lepas tu dia ada huruf sukun. Kemudian sebelum dia huruf di bawah. Jadi kita baca nipis ra ni. As-sihr. As-sihr. Sihr. Ra ni kena bunyi. Jangan as-sihr. Sih. Sih. Saja kan. Jadi macam as-sihr. Senyum. Supaya bunyi ni nipis. Jangan as-sihr. Tebal pula. As-sihr. Okey, baik. Boleh? Okey, yang kelima, ra yang dibaca secara imalah. Imalah ni dia ada satu tempat ya. Kita baca imalah. Nak ingat imalah, kita ingat X, ray. Ingat ray. Ray. Ray tu dia adalah imalah. Imalah ni maksudnya kita baca dia antara baris atas dengan baris bawah. Baris atas kita baca ra. Baris bawah kita baca ri. Tengah-tengah kita baca imalah. Ri. 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 Jadi ri tu kita baca nipis. Contohnya ra ni ada bulat kat bawah dia. Tanda bulat tumpat. Bulat. Dia ada hitam tu semua kan kat bawah ra ni. Okey, itu dinamakan imalah. Contohnya apa dia? Ni. Wa qala lar ni tebal. Larkabu fiha bismillahi nampak ni bawah ra ni ada bulat ni. Dekat sini kita baca ni. Majri. Ingat tadi X ray ray majriha. Majri. Senyum nipis. Re majriha wa mursaha. Okey, Ustaz highlightkan kepada yang ni. Majriha. Jadi bunyi re. Jangan baca majra. Jangan baca majri. Dia baca imalah majriha. Okey, sekali lagi Ustaz baca dari awal hingga sini وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا. Boleh? بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. Jadi itu dibaca imalah. Kita baca nipis. Seterusnya latihan. Cuba kita buat latihan untuk kita mengenali sama ada dia baca tebal ke ataupun baca nipis. Jom sama-sama. Kita nak tulis dekat dia.
T ke N. Boleh ya? Okey. Kalau kita nak supaya kita ni boleh bezakan antara ra tebal dengan ra nipis, kita tengok surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ni banyak huruf ra. Nanti kita tengok dia baca tebal ataupun baca nipis, ya. Okey. Kita tengok yang ayat yang pertama dulu. Ada ni ra. Ra sini. Baca tebal ke nipis? Betul, pandai. Tebal, kita tulis T. Tebal lah, ra. Kita tak baca ra. Iqtarabatis sa'ah. Contohnya kan, ra ni. Ya, baca ra. Okey, seterusnya ada lagi ra. Kita tengok ra saja. Kita tak bacalah ayat ni sepenuhnya. Kita nak kenal ra. Ni. Ra sebelum dia berbaris di atas. Ra ni kita waqaf sebelum dia berbaris di atas. Cuba ingat. Tebal ke nipis? Betul. Ada yang jawab. Tebal. Kita tak sini, T. Tebal. Siapa betul semua ni memang dia bolehlah kenal pasti yang mana huruf ra tebal, mana huruf ra nipis. Baik. Sini ada ra lagi. Raw. Contohnya raw. Tapi ada ni nama huruf lin kan. Raw. Tapi ra ni baca tebal ke nipis? Ya, baca tebal. Tak baca raw. Tak baca tu. Nipis. Raw. Ni kita ambil ra yang baris atas lah. Okey. Seterusnya ni. Yu'ri. Tebal nipis? Pandai. Nipis. Sebab dia baris bawah. Ri. Okay. Seterusnya. Sihron ni tak ada. Mustamir. Mir ni. Ra kita waqaf sebelum dia baris bawah. Tebal nipis. Apa dia? Betul. Nipis. N. Mir. Mir. Senyum. Nipis senyum. Okey, seterusnya. Kemudian mustaqir. Kita waqafkan dia. Tebal ke nipis? Betul, nipis juga. N. Okey, kita cari lagi, tengok. Jar pula. Jar. Tebal ke nipis? Ra, sukun, sebelum baris ke atas. Cuba jawab. Muhammad. Muhammad jawab apa? Tebal. Pandai. Tebal. T. Jaur. Jaur. Okey. Kita baca jar. Tak senyum. Jaur. Okey. Okey, seterusnya ada lagi. Ada lagi ni. Nuzur. Ra kita waqaf. Berhenti. Sebelum baris hadapan. Tebal ke nipis? Ya, betul. Tebal. Zur. Kita munculnya. Kemudian kita tengok lagi. Kur. Kur ni. Kur. Tebal ke nipis? Pandai. Tebal dia. Okay. Boleh sikit lagi? Boleh? Kita tengok seterusnya. Ni ya. Sampai ni tak sampai satu surah lah. Sikit lagi Okey, ru. Tebal nipis ru. Ru, baris hadapan. Tebal, pandai. Cepat jawab ni kan. Dah dapat kuasai ya. Yakhru. Ru lagi. Betul, tebal. Tadi kan ru tebal. Okey, kemudian kita tengok ra. Ni ra, baris atas. Tebal nipis? T. Tebal, betul. Syir. Syir. Kita waqaf sebelum baris di bawah. Betul. Nipis. Baris bawah ni kebanyakan nipis ya. Senang nak ingat nah. Baris atas, baris hadapan, baris ra tebal. Kebiasaannya. Adalah yang lain-lain sikit-sikit tu kan. Jadi kena ingat kan yang lain. Okey, seterusnya ru ni tebal ke
nipis. Ru, ya betul, tebal. Syir, syir, sir, sir, syir pula, sir. Ustaz senyum, tahu pun. Oh ya, betul. Nipis sebab Ustaz senyum kan. Sir, kan. Okey. Kemudian kita tengok sikit lagi. Jir, jir. Jir. Ra mati waqaf sebelum baris di bawah. Jir. Nipis betul. N. Nipis. Ra, rabbahu. Ra. Kita baca baris di atas tebal. Sir. Waqaf sebelumnya baris di bawah. Betul, nipis. Kalau baris bawah sebelumnya nipis. Munhamir. Mir. Mir. Nipis juga. Sebab dia sebelum dia baris di bawah. Wafajjar. Jar. Ra mati sebelum baris di atas. Tebal nipis. Betul. Pandai. Tebal. Ar. Ada ra lagi. Ar. Tebal nipis. Betul. Ra sebelum baris di atas, kita baca tebal. Mana? Ar. Tebal. Ni last. Yang terakhir. Kudir. Dir. Kita baca tebal ke nipis? Nipis. Pandai. Okey, Alhamdulillah. Kita dah mempelajari hukum ra dan juga hukum ra ni yang kita baca tebal ataupun kita baca nipis, dan seterusnya kita buat latih tubi. Latihan ini mudah-mudahan kita dapat mengenali manakah huruf ra yang dibaca tebal dan juga dibaca nipis. Jadi, jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru yang akan Ustaz update, Ustaz keluarkan. Okey. Jadi, sekian saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.